Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Begitulah cara Allah telah memilih kamu. Rob yang memelihara kamu telah memilih kamu. Ijtiba dalam bahasa Arab digunakan apabila seseorang dipilih untuk sesuatu berdasarkan kemahiran yang mereka ada. Berdasarkan beberapa kelayakan yang mereka ada. Untuk memberikan anda contoh, jika saya pergi ke kedai dan pilih baju biru, saya boleh pilih baju putih, saya boleh pilih baju hijau, tapi saya pilih baju biru. Itu bukan ijtiba, itu istifa. Tetapi apabila anda mahu mengambil seseorang untuk kerja, semasa anda mengambil tukang masak untuk restoran ke, anda cari tukang masak yang terbaik, kan? Anda tidak hanya mengatakan lelaki ini pakai baju biru, jadi dia dapat kerjalah. Bukan itu caranya, kan? Anda mesti ambil tukang masak yang terbaik. Itu dipanggil ijtiba. Jenis pilihan yang tepat untuk jenis pekerjaan yang betul. Oleh itu, apabila seseorang berkelayakan untuk melakukan kerja dan anda memilihnya, atau walaupun anda repair kereta ke dan anda memerlukan alat tertentu, anda memilih spana yang betul untuk jenis skru yang betul, kan? Apabila anda membuat pilihan yang tepat, itu yang dipanggil ijtiba. Apabila beliau menggunakan perkataan ini untuk Yusuf AS, beliau memberitahu anaknya, kamu mempunyai kemahiran, kamu mempunyai kualiti yang baik dalam diri kamu. Dan kualiti itu adalah asasnya di mana Allah Subhanahu Wa Taala memilih kamu untuk tugas yang special. Dan kemudian dia mula memberitahunya bukan hanya kemahiran apa itu. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Allah akan mengajar kamu. Nampaknya Allah akan mengajar kamu bagaimana mentafsirkan semua jenis ucapan dan kata-kata. Bukan hanya mimpi. Kamu boleh dapat mengetahui semuanya apa orang kata dan juga yang tersirat di sebalik apa yang orang katakan. Kadang-kadang kan orang mengatakan satu perkara tetapi ada sesuatu di belakangnya, kenyataan yang lain di sebalik kata-kata itu. Dia Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kamu sangat pintar untuk menganalisiskan ucapan kata orang. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis wa yutimmu ni'matahu 'alaika. Allah akan menyempurnakan nikmat-nikmatnya ke atas kamu. Maksudnya kamu mempunyai masa depan yang sangat hebat di depan kamu. Kamu mempunyai masa depan yang sangat-sangat hebat di hadapan kamu ni. Sekarang ini adalah perbincangan ayah memberi kepada anaknya itu. Allah telah memilih kamu. Kamu mempunyai kemahiran special. Lepas tu kamu akan belajar mentafsirkan semua jenis ucapan. Kamu sangat pintar. Allah akan selesaikan nikmatnya. Aku yakin Allah mempunyai rancangan masa depan yang baik untuk kamu. Kemudian beliau berkata, Kama atammaha ala abawaika. Dan masa depan yang sama kesempurnaan nikmat Allah yang Allah berikan kepada keturunanmu Ibrahim dan Ishak. Maksudnya, kamu adalah sebahagian daripada warisan yang membanggakan. Kamu akan membuat keturunan kamu bangga. Beberapa perkataan ini sangat penting. Mengapa saya mengetengahkan kata-kata ini? Kerana tidak lama selepas perbualan ini, Yusuf AS telah diculik. Dan tidak lama selepas itu, beliau tidak akan berjumpa dengan ayahnya lagi. Seluruh masa mudanya, masa kecilnya akan dihabiskan dalam keluarga bukan Islam. Beliau akan menjadi hamba dalam keluarga bukan Islam. Tidak ada pengaruh Islam langsung. Beliau tidak akan pergi ke sekolah Islam pun. Beliau tidak akan mempunyai akses ke masjid. Beliau tidak akan mempunyai apa-apa persekitaran masyarakat Islam. Beliau akan berada di Mesir, Egypt, di mana mereka sebenarnya tidak menyembah Allah. Dan beliau akan tinggal di rumah ahli politik. Jadi jika rumah orang biasa, anda mungkin tidak melihat semua rasuah itu. Tetapi beliau tinggal di rumah ahli politik yang mempunyai isteri yang tak betul sangat di atas semua itu. Dan beliau seorang hamba tanpa pengawasan moral dari seseorang dewasa. Hamba kan mereka melayani tuan mereka dan melakukan apa saja. Tapi pada masa lapang mereka, mereka bebas melakukan apa saja yang mereka mahukan. Sekurang-kurangnya, jika untuk kanak-kanak, mesti ada semacam bimbingan ibu bapa kan. Di sini tidak akan ada bimbingan ibu bapa. Tidak akan ada bimbingan masyarakat. Masyarakat adalah persekitaran yang buruk. Dan by the way, setelah menghabiskan beberapa tahun dalam persekitaran negatif itu, beliau akan dituduh, difitnah. Dan beliau akan dipenjara selama beberapa tahun. Dan persekitaran positif seperti apa yang ada di dalam penjara, kan? Orang-orang yang macam mana beliau akan bercampur dengan, kan? Beliau berada di sekitar penjenayah selama beberapa tahun. Beliau tidak akan berada dalam suasana positif yang akan memupuk kepribadiannya dan bawa beliau kebaikan. Okey, apa yang kita pelajari adalah tidak kira apa persekitaran negatif yang beliau mendapati dirinya berada, beliau dapat berpegang pada agamanya. Beliau dapat bertahan dengan kekuatan imannya. Tapi semua dari apa?
dari kata-kata yang mengesahkan yang ayahnya berikan kepadanya semasa kecil. Ketika ayahnya memberitahunya bahawa kamu mempunyai masa depan yang cerah, Allah telah memilih kamu. Allah telah memberi penghormatan pada kamu. Allah telah memberi kamu status yang istimewa. Allah melihat sesuatu di dalam kamu. Kamu mempunyai masa depan yang cemerlang. Semasa beliau menyerapkan semua kata-kata ini dari ayahnya semasa kecil, beliau dapat mengambil cahaya itu dan tidak kira apa kegelapan yang mengelilinginya, ia tidak membuatkan situasinya gelap atau beliau berada dalam kegelapan. Beliau masih ada cahaya di dalam dirinya. Okey, sekarang, mengapa perkara itu penting untuk diketengahkan untuk kamu dan saya? Kerana kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan kepada anak-anak kita. Kita harus berhati-hati bagaimana kita bercakap dengan anak-anak kita. Ada satu hari tu, saya bertemu dengan seorang yang bagi tahu saya. Dia ni sedang membuat kerja di rumah saya. Dia bagi tahu saya, "Brother, boleh anda bantu saya dengan satu soalan?" Saya kata, "Apa soalan kamu?" Dia cakap, anak laki aku, dia mengalami masalah kemarahan sikit. Dia menumbuk dinding ketika dia pulang rumah. Dia tendang barang, dia menjerit-jerit. Aku tak tahu apa yang berlaku dengannya lah. Saya seperti, apa yang berlaku baru-baru ini? Dan dia berkata, kami baru-baru ini berpindah dari satu bandar ke bandar yang lain. Saya kata, baiklah. Jadi dia kehilangan semua rakannya dan dia di sekolah baru. Adakah anda tahu jika mereka membuli dia di sekolah? Adakah anda tahu jika mereka mengejek-ejek dia? Apa sal dengannya? Dia seperti, aku tak tahulah. Mari kita bercakap dengan ibunya tahu. Mungkin ibunya tahu kot. Saya tak tahu apa-apa. Okey, saya seperti itu sudah menjadi masalah. Kita di sini mempunyai warisan Yaqub AS yang tidak perlu bertanya kepada anaknya. Anaknya datang sendiri dan memberitahunya. Kerana itulah tahap keselesaan seseorang ayah dan anak sepatutnya ada. Subhanallah.